Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton cerita. Seperti biasa kita singkapkan kisah di sebalik segala berita yang kami bawakan kepada anda. Dan berita yang mungkin menggamit perhatian segenap rakyat Malaysia sejak semalam adalah insiden kehilangan beberapa orang penyelam warga asing di Mersing, Johor. Dan terbaru hari ini, operasi cari lamat 3 penyelam warga asing di perairan Pulau Tokong, Sanggol diteruskan dengan sektor pencarian laut diteruskan. Ia selepas penemuan seorang mangsa, salah seorang iaitu Christine Grodem berusia 35 tahun, jurulatih selam warga Norway, kira-kira 22 atau 30 batu nautika dari lokasi kejadian petang semalam. Pengarah Zon Maritim Mersing, Komander Maritim Khairul Nizam Misran berkata sektor pencarian di laut diperluaskan sehingga 335.79 batu nautika persegi dan pencarian udara merangkumi keluasan 427.89 batu nautika persegi. Jumlah keseluruhan sektor pencarian adalah 1,074 batu nautika persegi. Dalam pada itu, mangsa yang berjaya diselamatkan, Grodem kini sedang menerima rawatan di Hospital Mersing sehingga pagi ini tiada petunjuk atau penemuan baru berkaitan 3 lagi mangsa yang hilang, iaitu Alexia Alexandria berusia 18 tahun, warga negara Perancis, Adrian Peter 46 tahun, warga Britain, dan anaknya Nathan Rance 14 tahun, warga Belanda. Saya mau terus saja bersama dengan Aiman Hakim, wakil Astra Awani di Johor yang mengikuti operasi cari lamat ini. Aiman, sebelum kita pergi kepada cerita di sebalik beritanya, ada sebarang perkembangan terbaru, updates yang mungkin Aiman boleh kongsikan dari sana? Baik, terima kasih Luqman. Jadi ingin saya ceritakan di sini, saya berada di Mersing yang mana saya berada di Jeti Awam Majlis Daerah Mersing yang ianya merupakan pangkalan hadapan cari lamat bagi misi mencari 3 lagi penyelam warga asing yang hilang di perairan Pulau Tokong Sanggol di Mersing ini. Dan kalau saya nak ceritakan mengenai update terbaru, bagaimanapun tak ada lagi update baru yang saya boleh kongsikan pada ketika ini selain daripada keluasan yang seperti disebutkan Luqman tadi. Bagaimanapun pada ketika ini saya boleh menceritakan mengenai keadaan dan operasi bagaimana ianya menyelamat dijalankan pada ketika ini. Dan alhamdulillah setakat pada pagi tadi hingga ke petang sekarang ini operasi masih lagi berjalan. Bagaimanapun tiada lagi penemuan baru ditemui di kawasan sekitar ini. Okey. Aiman, apa yang boleh dikongsikan berkenaan dengan cuaca di sana? Ada sebarang cabaran yang didepani oleh pasukan mencari dan menyelamat daripada segi cuaca di situ hari ini? Baik, betul Luqman. Jadi kita tak dapat nak menafikan bahawa cuaca merupakan salah satu faktor yang diteliti oleh anggota-anggota yang melibatkan diri dalam operasi search and rescue di Mersing ini. Dan bagaimanapun ianya merupakan petanda baik apabila saya melihat bahawa cuaca di keadaan sekeliling kawasan pencarian ini cerah di sebelah pagi dan sedikit gerimis pula di sebelah petang. Bagaimanapun mendung yang melanda di kawasan sekitar perairan ini tidaklah begitu gelap yang mana ianya menghalang penglihatan agensi-agensi yang terlibat khususnya APMM, TUDM dan Polis Marin dan sebagainya, kerana dikhawatiri bahawa cuaca mendung juga mengehadkan penerbangan pesawat-pesawat dan juga gerakan-gerakan anggota bagi misi mencari. Khususnya kita difahamkan juga ada 11 pesawat yang digerakkan bagi memantau kawasan-kawasan sekeliling ini. Dan ini juga memperlihatkan bahawa ada 11 bot juga digunakan untuk memperkasakan operasi search and rescue di kawasan sekitar ini. Ya, Aiman, cerita di sebalik beritanya adalah agak mengejutkan bahawa 3 atau 4 individu ini yang difahamkan kebanyakan daripada mereka adalah penyelam yang sangat berpengalaman, yang biasa menyelam di kawasan itu dah banyak kali, dilanda tragedi sebegini. Apa yang kita boleh faham berkenaan dengan keadaan laut di situ? Kerana mungkin bagi orang yang kurang mengetahui seperti saya tidak begitu familiar dengan aktiviti selaman dan diving dan sebagainya ini. Pemahaman orang biasa mungkin apabila kita berada di laut ataupun di dalam laut itu, adakah kita masih lagi boleh merasai ombak yang kuat di bawah laut dan sebagainya sehingga kita boleh terpisah antara kumpulan. Apa yang boleh Aiman kongsikan berkenaan dengan keadaan laut di situ yang mungkin boleh menyebabkan insiden ini berlaku? Baik, betul Haris. Jadi mungkin keadaan laut bergelora dan sebagainya merupakan antara faktor keadaan ini berlaku, dan situasi kejadian ini juga mungkin disebabkan oleh keadaan air naik dan air surut dan sebagainya. Jadi antara faktor-faktor yang dilihatkan terjadinya insiden sebegini berlaku adalah terutamanya
kita melihat dari segi gelora laut itu sendiri. Tapi pada ketika ini memperlihatkan bahawa keadaan tenang dan keadaan laut juga berada dalam keadaan yang terkawal. Jadi ini menyebabkan operasi-operasi search and rescue berjalan dengan lancar dan berjalan dengan tenang. Bagaimanapun kita memperlihat bagaimana kawasan perairan di Mersing ini banyak sangat insiden, terutamanya kalau terdahulunya kita melihat bahawa insiden bot yang membawa parti juga terbalik di kawasan berhampiran dengan kawasan ini, dan kini pula kita memperlihatkan bahawa penyelam juga hilang di kawasan ini. Jadi kalau saya nak katakan bahawa perairan di kawasan ini juga menjadi sebab mengapa kejadian-kejadian sedemikian berlaku, tetapi saya memperlihat kawasan-kawasan ini airnya tenang, ya Luqman. Bagaimanapun ianya merupakan sesuatu yang perlu diteliti bagi pihak-pihak berkuasa lah, khususnya anggota Marin, dalam mereka memperkasakan operasi-operasi dan juga memantau aktiviti-aktiviti yang diadakan di sini bagi kita melihat supaya gejala-gejala ataupun perkara buruk sedemikian tidak berlaku lagi di masa hadapan. Jadi kalau Luqman tanya pada saya mengenai keadaan laut di sini, saya tidak nampak bahawa ini merupakan antara satu faktor besar yang menyebabkan kejadian-kejadian sedemikian berlaku. Tetapi kita juga harus mengambil, sempat saya menemubual nelayan-nelayan di kawasan sekitar. Mereka memaklumkan bahawa keadaan laut di sini mungkin dalam keadaan terkawal, tetapi yang dirisaukan tu adalah pusaran air, yang mana pusaran air itu merupakan suatu kejadian ataupun fenomena yang tak dapat dijangka. Mungkin ianya berlaku pada sebelah pagi ataupun di sebelah petang, dan mungkin ianya juga berlaku pada semasa aktiviti penyelaman tu berlaku. Jadi ia merupakan antara faktor-faktor yang dilihat menyumbang kepada kegiatan ini berlaku. Semalam pihak berkuasa, salah seorang anggota pihak berkuasa menyuarakan optimisme bahawa peluang untuk menjumpai saki-baki lagi mangsa ini dalam keadaan selamat masih lagi tinggi, sebagaimana warga Norway seorang yang sudah pun ditemui, mereka agak optimistik. Antara sebab yang disebut adalah mereka ada pengalaman sebagai penyelam, mereka masih lagi ada kelengkapan menyelam dengan mereka. Apa yang kita tahu, Aiman, berkenaan dengan kelengkapan menyelam, sebagai contoh tangki oksigen? Apa yang kita tahu berkenaan dengan berapa lama tangki oksigen itu boleh bertahan sebelum oksigen di dalam itu habis? Okey, menerusi sidang media yang mana Maritim, Ketua Pengarah Maritim Johor tadi memaklumkan pada saya, tangki itu sendiri pun sudah, tangki oksigen yang dibawa oleh penyelam itu sendiri pun merupakan salah satu faktor menyebabkan salah seorang mangsa itu berjaya menyelamatkan diri, kerana tangki udara yang digunakan itu mampu menampung udara selama yang kita boleh tahu boleh menghampiri selama beberapa jam lamanya. Bagaimanapun tidak ada penjelasan mengenai berapa jam maksima yang boleh tangki itu bertahan. Bagaimanapun tangki dan peralatan lain juga merupakan salah satu penyebab macam mana dan bagaimana mangsa yang selamat itu berjaya, boleh saya katakan, menyelamatkan diri dan bertahan di dalam air ataupun di berjaya mengapungkan diri. Dan bagaimanapun, apa yang menariknya pada sidang media itu, saya nak katakan mengenai alatan keselamatan itu, salah satu faktor yang menyebabkan anggota Marin ini risau juga adalah disebabkan peralatan itu sendiri, kerana peralatan itu merupakan peralatan yang amat berat, yang di mana kalau difikirkan kalau tangki itu dikosongkan dan ianya mampu menyebabkan apungan dan daya apungan bagi penyelam-penyelam itu agak sukar untuk mengapukan diri. Jadi antara saranan ataupun jangkaan yang pengarah maritim itu membuat andaian bahawa kebanyakan pada ketika ini, kebanyakan kalau mangsa-mangsa ketika ini masih lagi mengapukan diri, sudah pastinya mereka sudah pun membuka alatan-alatan penyelamat mereka, khususnya tangki dan sebagainya, kerana tangki itu sendiri pun sudah berat. Jadi saya yakin sudah 48 jam mustahillah tangki sebesar itu mampu menampung udara sebegitu lama. Jadi sudah pastinya mereka telah pun membuang tangki berkenaan dan mengapungkan diri sebagaimana yang boleh. Okey, Aiman, terima kasih. Kita harap 3 lagi penyelam akan dijumpai dengan selamat. Aiman akan terus mengikutinya dari Mersing. Aiman, terima kasih.
Kita akan terus membawakan yang terkini kepada anda dalam rutin kami sepanjang hari dan juga astroawani.com. Kita berhenti rehat seketika. Selepas ini, apa cerita di sebalik berita RUU anti lompat parti pembentangannya ditangguhkan? Mengapa? Dan apa yang kita boleh faham daripada segi undang-undang dan prosesnya? Itu selepas ini. Jangan ke mana-mana.